Baiklah, seperti yang kami janjikan, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV tentunya. Dan seperti yang saya katakan, kita ada satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di ruang bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah rancangan Malaysia ke-12 memperkasa industri peralihan tenaga. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya kerana perkara yang sama sebenarnya dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat sejak Isnin lalu, dan masih lagi dibahas dan dibincangkan di Parlimen sehinggalah ke hari ini. Dan ini merupakan sesuatu yang ingin kita dapatkan pencerahan. Jadi tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio ruang bicara ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Zamri Yusof yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi di Universiti Tenaga Nasional ataupun UNITEN. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, ini satu topik yang cukup penting sebenarnya tu ya. Tapi ramai juga yang suruh saya bertanya sebenarnya. Ya. Apa yang dimaksudkan sebagai industri peralihan tenaga itu sebenarnya, Datuk? Ya, okey, terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak bernama dan Datuk Syarkawi kerana menjemput saya ke program pada malam ini. Bila kita bincang pasal peralihan tenaga, ianya meliputi bagaimana kita nak bergerak ke arah sustainability. Meaning instead apa ni, kalau kita tengok disebabkan oleh pelepasan gas rumah hijau yang menyebabkan perubahan iklim, kenaikan suhu bumi, dan seluruh dunia berfikir macam mana kita nak menghadkan kenaikan suhu ni kepada mungkin maksimum 1.5 degree by the year 2015. Kalau if it is more than that, lebih daripada itu, dia akan menyebabkan perubahan iklim, kesan-kesan yang amat mungkin lebih dahsyat dari apa yang kita tengok sekarang lah. Ya, betul. So oleh kerana itu kita terpaksa bergerak ke arah penggunaan tenaga yang sustainable, yang mana mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Dan kalau sekarang kebanyakan daripada sumber tenaga yang kita gunakan adalah mungkin daripada fossil fuel, arang batu, gas, minyak dan sebagainya, yang menyebabkan proses pembakaran dan pengeluaran gas rumah hijau yang mana akan menyebabkan pemanasan global. So itu perlu diganti dengan sumber-sumber lain yang akan mengurangkan, ataupun kalau boleh kita terus buang semua sekali. So dalam konteks seluruh dunia sebenarnya, dan Malaysia, kita telah memberikan komitmen untuk mencapai apa yang dipanggil net zero. Net zero seawal tahun 2050 lah. Kalau kita tengok pada RMK 12 2021-2025 telah menggariskan aspirasi negara untuk mencapai sifar bersih gas rumah hijau seawal tahun 2050. Jadi penglibatan dan juga peranan yang dimainkan oleh UNITEN dalam usaha untuk mencapai matlamat ini, Datuk? Ya. So terima kasih Datuk. So kalau kita tengok dari segi peralihan tenaga ini, ianya memerlukan kind of like whole nation approach lah, ataupun whole society approach, penglibatan daripada pihak kerajaan, penglibatan daripada pihak industri, yang penglibatan mungkin daripada universiti-universiti yang menjalankan kajian, dan juga penglibatan masyarakat untuk memastikan kita mencapai, because ia memerlukan kerjasama semua pihak. Right? So dari segi UNITEN sebagai sebuah universiti yang berfokuskan kepada bidang tenaga, sudah pastinya kita berada di posisi yang penting lah, saya rasa, untuk memainkan peranan
dan menyumbang ke arah merealisasikan peralihan tenaga ni ataupun energy transition roadmap yang dilancarkan oleh kerajaan pada baru-baru ini kan. Dan sebagai sebuah universiti, of course fokus kita adalah kepada tiga P, biasanya penyelidikan, pengajaran dan juga perkhidmatan ataupun TRS lah, teaching, research and services kan. Kalau pertamanya dari segi penyelidikan, sebagai sebuah universiti, tugas kita adalah untuk melahirkan ilmu-ilmu yang baru. Right. So sama ada, mungkin saya boleh bagikan kepada dua dari segi penyelidikan ni. Satunya penyelidikan dalam bentuk fundamental. Macam mana nak mencari sumber-sumber mungkin penyediaan tenaga yang baru, yang tidak melibatkan pelepasan gas rumah hijau. Of course di Unit 10 sebagai contohnya, kita ada kumpulan penyelidik yang fokus kepada penghasilan sel solar yang generasi ketiga, keempat, yang mana kecekapannya adalah tinggi. Kan? Dan juga ada kumpulan penyelidik yang melihat kepada macam mana nak menghasilkan tenaga menggunakan tenaga ombak, wave energy, daripada wave untuk menghasilkan tenaga. Ada juga because Malaysia ni terletak di ekuator, di garisan khatulistiwa, kita tak ada banyak angin kan. Kalau di negara barat, di Northern Hemisphere, banyak yang menghasilkan tenaga yang boleh diperbaharui ni melalui angin, tapi di Malaysia ni mungkin anginnya tak kuat. So ada kumpulan penyelidik yang membuat kajian untuk macam mana kita nak gunakan tenaga yang mana kelajuan anginnya di Malaysia ni rendah kan, di bawah 1.5 meter sesaat sebagai contohnya kan. Saya juga nak dapat penjelasan ataupun pencerahan daripada Datuk sendiri tentang penubuhan National Energy Centre. Itu saya difahamkan Unit 10 terpilih untuk menubuhkan National Energy Centre ini. Jadi mungkin kita boleh dapatkan pencerahan daripada Datuk sendiri, apa fungsi dan peranan yang akan dimainkan oleh National Energy Centre ini, terutamanya lah untuk bekerjasama dengan rakan industri dan juga pemegang taruh yang lain dalam memacu peralihan tenaga di Malaysia. So alhamdulillah Unit 10 telah ada dalam cadangan, di peringkat akhir cadangan untuk menubuhkan National Energy Centre. Kan? So National Energy Centre ni adalah satu, kita nak adakan satu platform yang mana kita nak bawa semua pemain-pemain yang relevan dengan industri tenaga ni di bawah satu bumbung. Kind of like macam menjadi hub ataupun one stop center lah untuk memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan peralihan tenaga. So ada 4 komponen yang utama. Dari segi penyelidikan, kita nak menempatkan National Key Labs dalam bidang tenaga. Maknanya makmal utama dalam bidang tenaga mungkin daripada banyak universiti di situ atau bekerjasama di bawah NEC, dan juga pihak industri yang terlibat dalam bidang tenaga juga ditempatkan di situ. Dan the third one, yang ketiga adalah even agensi kerajaan pun. Agensi kerajaan yang terlibat memikirkan mengenai polisi-polisi yang berkaitan untuk menyokong peralihan tenaga ni juga di situ, dan juga syarikat-syarikat antarabangsa, multinational company. So kita mengambil approach apa yang dinamakan quintuple helix lah, 5 helix antara akademia, kerajaan, industri, civil society dan juga even persekitaran kan. Dan sekali lagi ia berkonsepkan kepada kind of like whole society or whole nation approach. Maksudnya semua terlibat dan kita nak bawa semua di bawah satu bumbung. Setakat ini Datuk, daripada apa yang Datuk perhatikan dan juga peroleh, bagaimana dengan respon dan juga kerjasama dan juga support yang diberikan oleh semua pihak, termasuklah industri players itu sendiri? Apakah Datuk berpuas hati, dan apakah Unit 10 juga seolah-olah mendapat satu suntikan kekuatan semangat sebenarnya untuk
mencayakan apa yang diinginkan oleh pihak kerajaan. Ya. Alhamdulillah, saya rasa kita mendapat sokongan yang kuat lah, terutamanya daripada pihak industri. Ada beberapa industri yang memang telah menunjukkan minat untuk menjadi sebahagian daripada pusat tenaga pusat tenaga negara. So kalau kita tengok dari segi bila kita bawa semua entiti ni di satu tempat dan menggembeling fikiran tenaga untuk merealisasikan energy transition ni, the impact tu will be very very significant kan. Because di Malaysia ni of course kita sumber kita limited. Why not kita bring together and then dan kita boleh menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan energy transition. Selain daripada sumber yang terhad seperti apa yang Dato' sebutkan, apa lagi cabaran sebenarnya yang dihadapi oleh Uniten dalam melaksanakan perancangan yang dilihat begitu cantik sekali ini sebenarnya? Of course, cabaran dari segi peralihan tenaga ni of course banyak. Bukan saja saya rasa cabaran kepada Uniten lah, cabaran kepada negara lah. Kerana banyak aspek yang perlu dilihat dan saya rasa kerajaan telah mengambil approach yang very pragmatic. Apabila the pelan peralihan tenaga tu dikeluarkan, of course diletakkan sasaran-sasaran yang perlu dicapai. Sebagai contohnya, by 2050 telah diletakkan sasaran untuk 70% daripada tenaga yang kita gunakan adalah daripada tenaga boleh baru. Tenaga boleh baru. Dan Dato' Syarawi, cabaran tenaga boleh baru ni ada satu daripada sifat tenaga boleh baru ni, dia intermittent. So, sebagai contohnya tenaga solar kan. Tenaga solar mungkin even pada hari yang panas pun 4 jam saja kita boleh gunakan tenaga solar. Selepas pada tu tak ada. And disebabkan oleh itu perlu disupportkan dengan bateri. Battery storage kan. Apabila tak ada tenaga solar tu, kena ada bateri. Dan mungkin ada ketikanya tenaga solar tu di jana melebihi daripada yang diperlukan. So perlu disimpan dalam bateri, dan apabila tiada tenaga solar dan bateri itu perlu tenaga yang disimpan di bateri itu digunakan kembali kan. So dan sifat tenaga boleh baru ni yang intermittent ni memberikan banyak tekanan lah kepada rangkaian. Because kalau rangkaian transmission elektrik tu, dia perlu mengekalkan frekuensi 50 Hz yang kita tahu kan, 50 Hz tu, dan supply dan demand perlu disamakan. Kalau tidak, dia akan lari dan menyebabkan grid collapse. So if that is the problem ataupun masalah yang Dato' sebut, apa yang difikirkan oleh pihak Uniten sendirilah dalam usaha untuk mengatasi masalah seperti apa yang Dato' sebutkan? Satunya dari segi penyelidikan, there are banyak penyelidikan yang dijalankan. Saya kongsi tadi dari segi sumber tenaga. Dan juga sebenarnya banyak penyelidikan yang perlu dibuat untuk menyokong sistem grid itu sendiri. Sistem grid itu hendaklah pintar dalam erti kata yang mana sekiranya ada banyak fluctuation generation tenaga tu, sistem grid tu resilient ataupun berketahanan tinggi untuk apa yang dinamakan macam self healing lah. Kan dia boleh perbaiki diri grid tu semula, so that the system tu sentiasa dalam keadaan yang stabil. Right. Okay. So kalau di Malaysia, of course sekarang ni kita banyak
menjana tenaga menggunakan arang batu, menggunakan minyak dan gas. So kita nak beralih kepada renewable energy. Dan kalau tengok mungkin di Malaysia ni mungkin yang paling obvious adalah solar lah. Solar. Ya, tapi betul. masalah seperti saya share tadilah, dia intermittent. Angin pun sama juga. Angin pun sama juga, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So kita kena backup dengan sistem-sistem bateri dan sebagainya untuk memastikan dia stable. Selain daripada itu kita ada hydro. Hydro okay. Hydro okay because hydro memang tak ada pelepasan karbon, tapi of course ada pula efek dari segi hutan yang perlu di clear kan. Tapi apabila empangan itu dibina, dah tak ada pelepasan karbon. Tapi di Malaysia ni, especially di Semenanjung, saya rasa dah quite mungkin dah tak ada lah. Mungkin the last one projek di Kelantan, di Nenggiri tu yang sedang dibina sekarang ni dan akan siap pada tahun 2026. Selepas pada tu mungkin dah tak ada, mungkin ada small hydro yang kecil kan. So that's why saya boleh sentuh sikit dari segi keperluan. Dia salah satu yang kita tengok juga di Unit 10 dan juga dengan rakan-rakan di rantau ASEAN adalah apa yang dinamakan ASEAN Power Grid. Untuk sambungkan grid antara Malaysia dengan Thailand, dengan Indonesia, sebagai contoh ni kan. So dengan because different country di ASEAN ni sumber tenaganya berlainan. Betul. Dan keperluan demand tenaga pun berlainan. Tapi bila Datuk sebut tentang kerjasama dengan negara-negara ASEAN ini, adakah negara-negara ASEAN ini juga moving towards yang sama seperti apa yang kita rancangkan di Malaysia sebenarnya? Ya, betul. Memang sebenarnya tekanan ni bukan saja kepada Malaysia. Of course ada masalah iklim, perubahan iklim, masalah global. Ya, lebih kurang semua kena hadapinya. Betul. Dan semua perlu ada perancangan. Indonesia sebagai contohnya meletakkan target net zero 2060, 10 tahun lewat daripada Malaysia. Malaysia 2050 sebagai contoh. Tapi semua, because sebenarnya movement ke arah net zero sustainability ni juga berkaitan dengan financing untuk projek-projek kan, peruntukan mungkin sekarang ni jika ada kita nak bina power plant yang baru, jana kuasa yang baru menggunakan arang batu sebagai contoh, mungkin tak ada pelabur yang nak melabur because of dia kata industri ni adalah mencemarkan udara. Saya juga nak bagi satu isu bersama dengan Datuk lah. Tadi pun Datuk sentuh tentang penggunaan solar menjadi satu pilihan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia. Walaupun ianya sedang menghadapi masalah dari segi intermittent seperti apa yang Datuk sebut. Tetapi kalau kita lihat daripada gambar yang sedang berlaku ketika ini, seolah-olah penggunaan tenaga solar ini sudah mula mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia dan ramai juga sudah mula berminat sebenarnya untuk menggunakan tenaga solar ini. Jadi apakah ini satu indikasi bahawa kita menuju ke satu arah yang mungkin lebih bersih bila kita bercakap tentang udara di Malaysia dan sebagainya? Ya. Memang saya setuju 100% dengan apa yang Datuk utarakan tadi. So, alhamdulillah, saya rasa rakyat Malaysia memang sekarang ni terutamanya solar. Saya pun ada install solar di rumah. Di rumah dengan kapasiti 11.75 sebelum ni yang paling besar lah. So setiap bulan maknanya saya menjual kembali lebih kurang RM600 lah equivalent. Maknanya bil saya berkurangan RM600 dan saya rasa dari segi package-package yang disediakan oleh kerajaan and all that, dan juga company-company untuk rakyat nak install solar
solar di bumbung masing-masing ni pun very attractive lah. Tapi it's still too expensive kata mereka. Saya lihat experience saya sendiri pengalaman saya sendiri, dia punya payback period ni based on saya punya pengiraan dalam lebih kurang 6 tahun lah. 6 tahun. Tapi the process Datuk is very simple. Sangat sangat mudah actually. Dan dipermudahkan alhamdulillah. Dengan pengalaman saya sendiri, maknanya kita cuma perlu order melalui WhatsApp sahaja, dan terus diberikan proposal, dan selepas pada tu kita membuat keputusan, dan mereka akan memproses mendapatkan sijil, dan seterusnya pasang solar, dan akhir sekali dia akan datang dan bawa credit card punya reader tu, we just pay. Okay. Kita hampir di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi saya juga nak dapat pandangan secara ikhlas daripada Datuk sendirilah. Kita tahu bahawa rang undang-undang Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga ataupun EECA sedang digubal sekarang ini. Jadi mungkin harapan Uniten sendiri apa terhadap rang undang-undang ini? Harapan kita adalah because kita lihat rang undang-undang ini penting, ada salah satu elemen yang penting dalam menyokong peralihan tenaga. Because kerana kalau kita nak tukar penjanaan kita, mungkin kos dia lebih besar. Mungkin lebih senang dengan mengurangkan penggunaan. Jadi sekiranya undang ini dapat digubal dengan cepat, dia akan memberi impak yang positif lah. Saya rasa yang positif. Dan saya rasa akan ada insentif yang akan diumumkan oleh kerajaan untuk mungkin pengguna-pengguna tenaga yang besar ni untuk retrofit bangunan-bangunan mereka, so that penggunaan tenaganya dapat dikurangkan. Di Uniten sendiri pun alhamdulillah kita ada pasukan yang menjalankan penyelidikan berkaitan dengan kecekapan tenaga, dan juga menjalankan khusus-khusus certifications lah, berkaitan dengan macam mana nak reduce nak mengurangkan penggunaan tenaga kan. Dan satu lagi kalau saya boleh apa tadi kita cakap pasal EECA ni, tapi another aspek yang saya rasa mungkin because dalam NETR yang dah diumumkan baru-baru ni disentuh mengenai macam mana kita nak mencapai dan apakah teknologi yang kita akan guna kan. Dan saya rasa salah satu teknologi yang saya rasa perlu juga consider jugalah nuklear. Saya rasa teknologi nuklear ni because teknologi nuklear ni bersih, memang tak ada langsung pengeluaran gas rumah hijau. So saya alhamdulillah, saya rasa beberapa hari dulu baru ni pun Menteri Tenaga ada sentuh mungkin nak mula balik at least kajian ke apa kan, agensi berkaitan dengan nuklear. Di Uniten alhamdulillah Datuk kita dah tubuhkan Institut Tenaga Nuklear. Institut Tenaga Nuklear, dan insya-Allah pada bulan Oktober nanti kita akan jalankan satu persidangan teknologi nuklear. Dan tujuannya adalah kita nak mulakan perbincangan. Because kalau saya pasti sekiranya orang ramai faham betul-betul mengenai kelebihan tenaga nuklear, because kita tak banyak choice sebenarnya, dan ada teknologi nuklear, small modular reactor sebagai contohnya yang sangat selamat.
Okey, sayang sekali apa ni Datuk, masa mencemburui kita sebenarnya. Banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi tak apalah. Saya mengharapkan satu sebenarnya daripada Profesor Datuk Dr. Muhammad Zamri, barangkali Datuk kena datang semula lah bersama dengan kita di ruang bicara ini. Boleh, insya-Allah. Kerana bagi saya isu peralihan tenaga ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan kita ingin juga memberi penjelasan kepada penonton-penonton kita, kepada rakyat Malaysia. Kerana saya daripada apa yang Datuk sebut, actually we are going into the right direction sebenarnya, dan kita mendoakan semoga segala apa yang ingin kita lakukan itu akan mencapai seperti apa yang kita inginkan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi, insya-Allah.